Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam Sirah Nabawi, Mutiara Perjalanan Mukmin. Bab yang keempat, dunia berhajat kepada kedatangan Rasul. Dunia diambang kelahiran Nabi akhir zaman. Terdapat 4 lokasi di mana manusia mempunyai tamadun dan kemajuan yang tinggi, iaitu di Rom, di Parsi, di India, dan di China. Dunia dalam kegelapan jahiliyah. Pertama, semenanjung tanah Arab. Yang kedua, orang Yahudi. Yang ketiga, negara Rom. Yang keempat, negara Parsi. Yang kelima, negara China. Dan yang keenam, negara India. Semenanjung tanah Arab dikala diambang kelahiran Nabi akhir zaman dihimpit oleh 2 kuasa besar dunia, iaitu di barat Rom dan di timur Parsi. Telah nampak kerosakan di darat dan di laut disebabkan kerana perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian daripada akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ar-Rum ayat 41. Pertama, semenanjung tanah Arab. Asalnya mengikut ajaran Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. Tetapi setelah lama masa berlalu, mereka menjadi sesat. Mereka menyembah berhala yang dipahat dan diukir oleh tangan mereka sendiri. Mereka tempatkan berhala sembahan mereka di tempat ibadat dan rumah kediaman. Ketika itu, semenanjung tanah Arab mempunyai 14 tempat lokasi patung berhala, dan terdapat 3 yang utama, iaitu Manat, Al-Lata dan Al-Uzza. Yang kedua, orang Yahudi pernah diberi keistimewaan oleh Allah Ta'ala dengan utusan para Nabi dan Rasul. Mereka juga dikurniakan kitab Taurat sebagai pendoman dan petunjuk, serta dibebaskan mereka dari kezaliman dan penindasan dari kaum lain terhadap mereka. Mereka tidak layak menjadi contoh yang baik untuk umat manusia kerana melakukan 2 perkara yang dimurkai Allah Ta'ala, iaitu pertama, menyeleweng ajaran dalam kitab Taurat, termasuk mengagungkan kitab Talmud, iaitu kitab pengajaran agama dan kebudayaan agama Yahudi, karangan pendeta mereka. Yang kedua, mereka membunuh Nabi-Nabi termasuk Nabi Zakaria dan Nabi Yahya AS. Begitu juga cubaan membunuh Nabi Isa dan Rasulullah SAW sendiri. Mereka juga menghina para Nabi-Nabi dengan tumahan yang jahat. Asal-usul Bani Israel daripada Nabi Ibrahim AS, di mana Nabi Ibrahim AS mempunyai 2 orang anak, iaitu Ismail dan juga Nabi Ishaq AS. Daripada Nabi Ismail lahirlah Nabi Muhammad SAW, iaitu bangsa Arab. Dan daripada Nabi Ishaq lahirlah Bani Israel, iaitu Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yunus, Nabi Ilyas, Nabi Al-Yasa, Nabi Zulkifli, Nabi Ayyub, Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan Nabi Zakaria serta Nabi Yahya dan Isa. Yahudi mengikut kajian sejarah, terdapat 3 perkara yang penting tentang Yahudi. Yang pertama, Ibrani. Apa maknanya? Iaitu menyeberang wadi sungai, suka pindah randah serta tidak menetap di satu tempat. Yang kedua, Yahudi dinisbahkan kepada salah seorang daripada 12 orang anak Nabi Yaqub AS, iaitu Yahuza. Yang ketiga, Israel. Is bermakna hamba, Ra'i bermakna Tuhan, hamba Tuhan. Kitab Talmud di dalamnya mempunyai beberapa perkara yang karut marut, di antaranya menjadi sumber rujukan utama Yahudi pada hari ini, iaitu dari segi akidah, syariat dan akhlak. Yang pertama,
ta'assub bangsa. Di dalam kitab ini mempunyai lebih 6,000 muka surat dalam menceritakan kelebihan bangsa Yahudi. Yang kedua, wahyu. Wahyu dalam kitab Talmud ini dikatakan bersama kitab Taurat diturunkan. Yang ketiga, taraf, lebih mulia dan tinggi daripada kitab Taurat. Yang keempat, pendeta yang menulis kitab ini adalah maksum. Yang kelima, ucapan pendeta. Ucapan pendeta lebih mulia daripada firman Allah dan ucapan Nabi. Dan yang keenam, penghinaan. Di dalam kitab ini mempunyai banyak penghinaan terhadap Allah Ta'ala. لقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab Taurat kepada Musa AS, dan kami telah menyusulinya berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul, dan kami telah berikan bukti-bukti kebenaran mukjizat kepada Isa putera Maryam, dan kami memperkuatkannya dengan Ruhul Kudus. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu menyombong, maka beberapa orang di antara mereka kamu dustakan, dan beberapa orang yang lain kamu bunuh. Al-Baqarah ayat 87. Yang ketiga, negara Rom. Dikenali Empire Byzantine, juga Rom Timur. Jajahan takluknya terdiri daripada Syam, Syria, Mesir, Greek, Yunan, Balkan, Palestin dan perairan Laut Mediterranean. Pusat pemerintahannya di Konstantinopel, iaitu di Istanbul. Penduduknya menganut ajaran Nasrani yang telah dipindah dan diubah ajarannya yang asal. Tahun pemerintahan Empire Rom bermula 330 Masihi sehingga 1453 Masihi. Usia Empire ini selama 1123 tahun dan akhirnya jatuh ke tangan Empire Islam Osmaniyah pada tahun 1453 Masihi. Yang keempat, negara Parsi. Empire Parsi lebih besar, lebih maju dan paling kaya daripada Empire Byzantine. Kisra Maharaja Parsi mendakwa dalam diri mereka mengalir darah Tuhan. Oleh itu setiap rakyat mesti menyuci dan memuji diri mereka. 3 ajaran karut orang Parsi, iaitu Majusi, menyembah api. Mazda, ajaran ini menghalalkan kongsi harta dan wanita tanpa batasan. Dan ajaran Zoroaster dianuti orang kaya bangsawan. Ajaran ini membolehkan berkahwin sesama keluarga seperti anak dengan bapa. Kelima, negara China. Ajaran Buddhis, Lotus dan Konfusi menjadi anutan penduduk. Kesemuanya terpesong dari ajaran Tauhid yang sebenarnya. Walaupun China masyhur dengan tamadunnya, tetapi penduduknya tidak menganut ajaran Allah Ta'ala. Yang keenam, negara India. Seorang ulama terkenal, almarhum Syekh Abu Hasan Ali An-Nadwi rahimahullahu ta'ala daripada Darul Ulum Nadwah Ulama Lucknow pernah menyatakan bahawa India merupakan penyumbang utama keruntuhan akidah dan akhlak kepada negeri yang berjiran dengannya. Negara India, penduduknya yang beragama Hindu mempunyai kepercayaan karut-marut seperti banyaknya Tuhan dan kewujudan kasta-kasta. Kitab suci mereka Veda mencatatkan terdapat 37 Tuhan, dan mereka akan menambahnya jika bertemu dengan setiap benda yang menarik seperti batu, pokok, haiwan dan sebagainya.
Moga-moga siri kali ini memberi info dan manfaat kepada kita semua. Pandaikan ummah dengan ilmu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.